Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya nak ceritakan sedikit sebanyak tentang type 2 diabetes mellitus atau dikenali sebagai kencing manis jenis 2. Jadi bagaimana kita nak tahu simptom-simptom type 2 diabetes mellitus ni? So biasanya kalau pergi klinik untuk check up ataupun kalau kita boleh buat self assessment sendiri, terdapat beberapa simptom-simptom kencing manis atau type 2 diabetes mellitus yang kita patut tahulah. Yang pertama, 3P, polydipsia, polyuria and polyphagia. Polydipsia tu maksudnya kita increase in thirst, maksudnya kita berasa dahaga all the time. Kita rasa macam nak minum air banyak-banyak. Itu adalah salah satu simptom kencing manis lah. Polydipsia, polyphagia. Polyphagia tu maksudnya kita rasa nak makan banyak, increase in hunger. And then yang ketiga is polyuria. Polyuria ni maksudnya kita kencing frequently, kita kencing terlalu banyak dalam satu hari. So kalau kita ada simptom 3P ni, kita berjumpa lah dengan doktor untuk check sama ada kita mempunyai kencing manis atau tak. Yang seterusnya, simptom-simptom lain adalah seperti weight loss atau weight gain yang abruptly, and then kita rasa macam kabur-kabur mata, ataupun mudah untuk mendapat jangkitan kuman, ataupun kita mempunyai masalah macrovascular complication. Yang ini adalah masalah pembuluh darah yang besar dengan pembuluh darah yang kecil. Biasanya melibatkan kalau yang pembuluh darah yang besar tu seperti masalah jantung, lepas tu dia boleh jadi pembuluh darah yang kecil ni macam sakit buah pinggang ataupun sakit mata, maksudnya penglihatan kita jadi kabur, dan kita mungkin ada masalah kaki, mungkin kaki susah nak sembuh kalau kaki tu kena infected. Sebelum tu saya terlupa, tidak semestinya pesakit yang ada simptom saja yang kita akan cek untuk kencing manis. Pesakit yang mempunyai risiko untuk menghadapi kencing manis pun boleh cek untuk kencing manis juga. Contoh-contoh risiko yang boleh predispose to kencing manis ni adalah seperti obesity, overweight, mempunyai family history macam sanak saudara atau ibu bapa yang mempunyai kencing manis juga, ataupun memang dietary habits atau physical activity yang kurang aktif, lifestyle yang kurang sihat. Bolehlah cek juga untuk kencing manis ni. Segera jumpa dengan doktor untuk cek lah sama ada kencing manis atau tak. So bila anda pergi jumpa doktor, apa yang doktor akan buat adalah first akan cek kita punya capillary blood glucose. Capillary blood glucose ni kita cek gula dalam darah guna jari lah. Kita akan macam puncture sikit dekat jari ni, keluarkan darah and letak dalam mesin glucometer tu, and akan ada bacaan. So biasanya ni bergantung pada sama ada pesakit tu berpuasa ataupun baru sudah makan lah. Kalau untuk berpuasa, biasanya bacaan darah yang normal adalah 5.6 dan ke bawah lah. Tapi kalau selepas makan dalam 7.8 macam tu untuk yang capillary blood glucose, 7.8 dan ke bawah. So kalau lebih daripada tu, kita akan proceed dengan blood investigation yang lain lah. Kita akan ambil darah lain. Ada setengah akan ambil terus HbA1c. Okay. Ada setengah akan ambil darah kat lengan tu, which is kita panggil dia macam venous plasma glucose lah. Ni pun pecah pada fasting dengan random juga. So macam untuk explain balik, yang plasma glucose tu kita ambil kat lengan kan, yang tu based on fasting ataupun random lepas makan. Kalau untuk HbA1c ni sama juga, ambil kat lengan juga, cuma yang ni tak perlu berpuasa lah kalau nak ambil. Sebab HbA1c ni maksud dia adalah glycated hemoglobin. Dia adalah kandungan gula yang melekat pada sel darah merah. Dan HbA1c ni menunjukkan kandungan gula tu terkawal atau tak dalam masa 3 bulan. So kalau HbA1c tu tinggi, ini bermaksud bahawa dalam masa 3 bulan anda
anda punya kawalan gula tu tak berapa bagus. Dalam darah tu tinggi gula kalau HbA1c tinggi dalam masa 3 bulan. Jadi sebab tu biasanya macam kalau saya personally, saya suka tengok HbA1c, tapi sebenarnya ada banyak cara lain jugalah. Cuma kita akan confirmkan dengan HbA1c lah sama ada pesakit tu ada kencing manis atau tak. Okay. So untuk normal range HbA1c, kita ambil takat normal tu adalah bawah 5.7. So kalau 5.7 sampai 6.2% itu adalah range pre-diabetic. Kalau 6.3 dan ke atas persen tu consider diabetic dah lah. So kalau macam contohnya HbA1c anda 6.4, so tu dah termasuk dalam diabetic punya range. Jadi anda mempunyai kencing manis lah. Kencing manis tahap 1, tahap 2 tu kena bergantung pada doktor anda juga, sebab kadang-kadang anda bukan dapat type 2 diabetes tapi dapat type 1. So kena tanya your doctor sama ada jenis kencing manis anda tu type 2 atau type 1. So bila anda sudah didiagnose mempunyai kencing manis, apa yang anda perlu buat adalah pertama sekali anda kena buat perubahan lifestyle lah, kena ubah cara hidup. Yang pertama sekali, yang paling penting adalah kena tukar cara pemakanan. Pemakanan memang faktor yang paling penting untuk mengawal kandungan gula dalam darah. Pemakanan yang betul akan menentukan sama ada gula anda terkawal atau tak lah dalam jangka masa anda hidup ni. Jadi anda biasanya akan di-refer kepada dietitian untuk diberi nasihat tentang cara pemakanan yang betul lah. Biasanya untuk pesakit yang ada kencing manis, biasanya doktor akan sarankan untuk pertama sekali kena kurangkan ataupun terus cut sugar, added sugar lah. Maksudnya kalau minum air itu air kosong ataupun air teh kosong ataupun air kopi kosong, dan tak boleh makan benda-benda yang manis seperti kuih, kek, gula-gula, benda yang manis-manis lah. Dan secondly, tak boleh makan benda-benda yang refined carbohydrate. Refined carbohydrate ni maksudnya karbohidrat yang telah diproses seperti tepung gandum, yang tepung gandum yang ada banyak dalam processed food, contohnya biskut, kek, and then snack memang banyak sangat mengandungi tepung gandum. Tepung gandum ni akan merosakkan kawalan gula dalam darah lah. Jadi gula akan sentiasa tinggi disebabkan oleh makanan-makanan macam ni. Jadi biasanya doktor akan advise makan makanan yang whole food. Whole food means makanan-makanan yang macam orang zaman dulu-dulu makan. Orang zaman dulu makan makanan yang ditanam sendiri, yang dia ternak sendiri, tak ada beli, macam jarang lah untuk mereka pergi beli kek ke kuih ke. Jadi untuk orang-orang yang kencing manis ni memang kena kurangkan ataupun cut terus benda-benda yang refined food tu. Dan yang kedua, kena try to lose weight lah. Kalau untuk orang yang obese atau overweight, kena aim untuk reduce weight about 10% of the total weight in 6 months. Ni based on CVG Malaysia yang terbaru. And then exercise pun penting juga. So kena exercise secara cukup lah, tapi janganlah terlalu mendesak. Contohnya kalau dia tu obese sangat, janganlah jogging terlalu lama. Takutnya nanti bila pesakit obese ni dia berat and then dia jogging, dia akan jadi sakit lutut pula. So macam your exercise depends on your capability lah. Kalau anda rasa macam anda tak berapa sesuai untuk berlari, anda boleh berjalan ataupun anda boleh angkat berat. Macam contohnya ambillah tong minyak ke, bukan tong minyak, maksudnya botol minyak ke apa ke, angkat macam tu, untuk mengurangkan risiko kecederaan pada sendi.
Dan juga anda kena berhenti merokok lah kalau bagi sesiapa yang merokok, kerana ini akan menerukkan lagi kecemasan anda. Dan jika anda telah melakukan semua lifestyle modification ini dan masih tidak berhasil untuk mengawal kandungan gula, biasanya doktor akan suruh makan ubat lah, ubat biji yang telan lah. Ada yang makan sebelum makan dengan ada yang selepas makan. Kena dengarlah nasihat doktor sama ada kena makan yang mana satu, and make sure anda kena ikut betul-betul masa untuk makan tu lah. Jangan tertinggal, jangan macam buat-buat tak ingat. Jadi kena makan semua ubat yang telah di-prescribe. Ni sebabnya kalau macam anda tak makan ubat, lepas tu anda jumpa dengan doktor untuk next temu janji, and then doktor tengok gula tak terkawal lagi, lepas tu and then you tak bagi tahu yang you tak makan, so doktor akan increase lagi dos, and sampai satu tahap mungkin kena insulin. Sedangkan you sendiri tak makan ubat tu. Jadi penting untuk makan ubat tu, kena compliance to the medication, and then untuk bagi tahu secara jujur lah kepada doktor, jangan takut. And then satu lagi kena make sure, kena ingat ubat apa yang makan ataupun yang kena cocok. Kalau tak ingat, kena ada list lah apabila jumpa doktor. And kalau tak ada list, kena bawa lah masa jumpa doktor, so that bila anda jumpa doktor tu, doktor boleh tahu apa yang anda makan, apa yang anda tak makan, apa yang anda cocok, apa yang anda tak cocok, betul ke cara cocok, betul ke cara makan. Jadi benda tu penting untuk senang kira. Kalau macam anda tak boleh nak hafal ubat-ubat tu, baik bawa lah semua ubat tu pergi jumpa doktor yang bagi tahu apa yang anda makan, makanan ada yang tak boleh makan ke apa ke, senang untuk kita adjust dekat klinik. So untuk kawalan gula ni, berapakah yang kita nak kandungan gula kita dalam darah untuk setiap hari lah. Biasanya untuk yang capillary blood glucose yang kita cocok ikut jari tu, kalau kat rumah kita target lah, macam kalau fasting tu kita nak less than 7 lah. Lepas tu kalau macam random tu kita, which is 90 minutes after meal tu, kita nak less than 8.5. And then so kalau memang terkawal kandungan gula tu, insyaAllah HbA1c pun akan turun lah dalam masa 3 bulan. So untuk pesakit kencing manis ni ada target-target yang perlu dicapai lah. Target HbA1c untuk pesakit-pesakit yang mempunyai banyak comorbid, banyak penyakit seperti ada stroke ke, ada penyakit bawah pinggang yang memerlukan dialisis, ataupun very elderly, macam dah tua sangat ke, tidak perlulah terlalu tight sangat dia punya target control of HbA1c tu. Cukuplah kalau bawah daripada 8% lah. Tapi kalau untuk most of pesakit, kita nak target less than 7. Dan kalau untuk young patient, kita nak target less than 6.5 lah. Sebab kita rasa young patient dia punya time span dia lebih lama lagi, so kita nak lebih tight lah dia punya control. So apabila seseorang pesakit didiagnos oleh doktor untuk menghadapi kencing manis, boleh set target macam HbA1c berapa masa didiagnos. Contohnya kalau HbA1c 8.3%, so you boleh target dengan buat semua lifestyle modification, ataupun kalau doktor suruh makan ubat ke, kena makan ubat ataupun kena cocok ke, and then you jaga your lifestyle, and then dalam masa 3 bulan ataupun lebih-lebih sikit, you boleh jumpa balik dengan doktor and tanyalah nak buat HbA1c ke tak. And biasanya kalau dah 3 bulan ataupun dah lebih 3 bulan, boleh buat HbA1c. HbA1c ni kalau makin turun, which is your control of blood sugar dalam masa 3 bulan tu adalah terkawal. Jadi tu maknanya very good news lah to you. So itu yang sepatutnya dijadikan pencapaian bagi setiap pesakit kencing manis. So you must aim your HbA1c less than 7 for most of patient, kecuali kalau for elderly patient yang ada banyak comorbidities tu cukuplah untuk 8, bawah 8.
So I think that's all for now. Kalau ada soalan apa-apa, bolehlah message ataupun just comment. Maybe kalau I have time, I will answer the questions. That's all. Okay, bye.